Saudara, berkenaan lagu Tiara, ramai orang faham Tiara ni jahat sebab curang. Hakikatnya, fahaman tersebut 100% salah. Dan ada orang persoalkan bahasa dalam lirik lagu tersebut. Dia kata confuse, penyanyi ni dekat sawah ke dekat penjara? Berlumpur ni bukan bermakna badan penyanyi tu ada lumpur. Bukan bermakna dia pesawah. Lumpur ni luas, jaga kerbau, badak pun ada lumpur. Jadi sebenarnya, rangkai kata lumpur ni adalah gaya bahasa jenis metafora. M. Nasir ingin sampaikan berlumpur tubuh membawa maksud kesusahan diri. Buktinya, ada peribahasa, beroleh lumpur di tempat yang kering. Maksudnya, dapat kesusahan tanpa sangka. Takut akan lumpur, lari ke duri. Maksudnya, elak kesusahan yang kecil, dapat kesusahan yang besar. Nampak tak? Dari dulu lagi, nenek moyang kita guna perkataan lumpur sebagai kiasan untuk perkataan kesusahan. Dan yang mana kata Tiara tu jahat, untuk pengetahuan saudara, apabila kita memahami baris demi baris lirik lagu tersebut, kita akan faham dalam lagu Tiara, M. Nasir mengangkat kisah percintaan yang terhalang sebab cita-cita. Buktinya, ada baris engkau jauh meniti puncak Menara Gading. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, Menara Gading membawa maksud institusi pengajian tinggi atau universiti. Kesimpulannya, apabila sesebuah lagu mempunyai atau bermain dengan elemen bahasa, ia mampu membuatkan lagu itu menjadi hebat. Buktinya, lagu ini berjaya memenangi anugerah penulis lirik terbaik di Anugerah Juara Lagu tahun 1991. Yes, itu dia mungkin sedikit pencerahan yang kata asal lagu ni cakap pasal lumpur. Sekejap kat penjara, sekejap lumpur kat mana ni? Tiba-tiba Menara Gading kan. Jadi sebenarnya bagus Zidin share dengan kita, dapat ilmu baru kan. Jadi ala-ala kita dah bersama dengan dua individu ini, kita nak bersama dengan Mas Zidin juga, Mas Zidin Zidan Abdul Aziz, seorang pempengaruh di TikTok ini untuk berkongsi dengan kita kenapa dia buat video-video sebegitu kan. Hello Zidin, Assalamualaikum. Hello, Waalaikumsalam. Okey. Kat mana tu? Keluarkan Zidin. Keluarkan Zidin. Ada. Kenapa tu? Saya adalah kemalangan sikit. Ya ke? Tapi walaupun kemalangan tapi sudi bersama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak. Itulah, saya pun agak terkilan lah. Sepatutnya saya dapat jumpa dengan abang-abang dengan dapat sama-sama lah di studio tapi tak dapat. Kita apa? Muka kembang kan? Nampak muka kan? Tak apa, semoga dipermudahkan ya Zidin. Tapi kita nak sentuh berkenaan dengan video awak ni. Awak berkongsi macam mana timbul idea nak kongsi berkenaan dengan pencerahan-pencerahan lirik ini, nak memperbetulkan persepsi orang ni Zidin? Sebenarnya saya dikenali di TikTok dengan nama Zidin Aziz. Kalau awalnya orang kenal saya ni jenis dengan konten POV dengan apa bila berjumpa dengan X. Tapi saya dah stop buat yang konten tu sebab saya perasan dekat TikTok macam ada konten mereka selalu persoalkan tentang bahasa. Jadi macam saya rasa saya dah dapat audience. Sebab saya rasa kalau dari mula saya mula dengan konten bahasa, saya rasa susah untuk saya dapat tempat dalam TikTok ni. Tapi bila saya dah dapat audience, kemudian baru saya mula dengan konten bahasa untuk tegur tentang kesalahan bahasa ataupun pemahaman tentang bahasa. Daripada situlah saya dapat idea untuk lakukan konten sedemikian. Okey. Alright, jadi kalau diikutkan macam betul lah apa yang Zidin cakap kan. Kalau mula-mula kita mulakan dengan konten tu mungkin tak ramai followers lagi. Tapi so macam lepas ni adakah akan teruskan lagi dengan konten nak bercerita tentang bahasa ataupun ada konten-konten lain yang awak rasa akan menarik minat anak muda? Macam tu. Baik, sejujurnya lah sebenarnya sebelum saya buat TikTok ni kan, saya dah ada perancangan awal, boleh saya kata lebih setahun saya buat perancangan ni. Bahawa saya dah rancang bahawa first saya nak buat konten macam mana, saya dah susun konten setiap konten tu. Jadi sebab itu saya punya konten tu memang ada je idea-idea yang saya boleh buat. Sebab saya dah setahun saya punya buat dia punya konten-konten tersebut. Jadi saya fikir bahawa kalau mula dia dengan konten pendidikan ni macam susah sikit nak dapat tempat dekat ni kita punya golongan ni anak muda. Jadi saya sekarang tengah ada dalam saya punya laluan saya, iaitu untuk teruskan start daripada POV, seterusnya ada bahasa dan akan datang nanti ada konten yang bentuk lain pula. Itu semua adalah perancangan 12 bulan sebelum ni. Wah, terbaik. Ini orang kata dah rancang awal ni. Bagus. Saya dengar pun saya nak ikut je apa dia cakap kan. Saya terus rasa nak plan untuk tahun depan apa saya nak buat ni macam Zidin juga. Terus kita lupalah kecederaannya. Zidin, terima kasih. Semoga dipermudahkan. Berehat ya. Cepat sembuh ya. Okey, bye-bye. Baik, terima kasih. Okey, baik. Abang Ed, tadi kita dengarkan dia ada membuat pencerahan versi fahaman tafsiran berkaitan dengan Tiara tadi lah kan, sebab ada juga yang mempersoalkan.
Macam mana pandangannya? Bagus pencerahan sebegini, Abang? Sangat bagus. Zidane seorang yang mempunyai konten yang bagus. Tuturan dia lebih lancar daripada saya pun. Daripada kita pun kan. Semoga dia punya apa yang dia usahakan itu lebih tambah maju dan semoga dia cepat sembuh. Ya, macam, jadi macam untuk Abang Wang sendiri, saya tahu Abang Wang tadi pun sebut juga, baguslah. Oh, ya ke? Tadi masa tengok video tu kan. Maksudnya selalu orang kata TikTok ni kita tak tahu dia punya fungsinya, kebaikannya. Tapi pada Zidane tu sangat bagus kan. Okey, kita ni kira soalan terakhir. Saya nak borak lagi tapi macam terpaksa soalan. Kita nak borak kok dapat lagu. Betul. Tapi tak apa. Yang terakhir ni mungkin sikit harapannya daripada kedua-dua untuk penceritaan lagu sekarang supaya ada maknanya juga dan boleh dinyanyikan sampai kita ni meruntun tepi katil ni. Untuk maybe komposer muda penulis lirik sekarang kan. Harapan kami InsyaAllah lah kita, pasal saya masih lagi berkarya. Betul. Sampai sekarang pun saya ada lagu baru yang saya keluarkan pada artis baru dan pada artis yang lama. InsyaAllah lah pasal sekarang ni pun kita mengharapkan lagu tu akan popular. Macam masa zaman-zaman saya buat yang lepas-lepas lah. Alhamdulillah lah. Lagu saya tu yang ada dah 30 tahun pun. Betul. Tapi masih berkumandang, masih dimainkan di radio. Alhamdulillah. Itu yang kita mahukan. Kita nakkan lagu tu berpanjangan. Tapi masa sekarang ni kita kena berusaha lebih. Maknanya dari segi promosi, dari segi apa sajalah. Jadi itu yang penting kan. Jadi pada saya lagu ni yang important, yang mustahak promosinya. Promosinya. Untuk dia lebih jauh. Betul, dia hit lagi lah kan. Abang Ed dah senyum dari tadi tu. Betul lah. Abang Ed senyum dia. Okey, kata-kata untuk penulis lirik di luar sana. Okey lah. Sebenarnya pada saya lagu memang 90% lagu adalah untuk kisah cinta. Yang lain tu semua 10% saja. Dan terus dan kita bila buat kisah cinta tu kita cuba dapatkan angle baru. Susah nak buat kisah cinta. Jangan underestimate kesusahan membuat kisah cinta. Sangat susah. Ya, betul. Nak cari sudut pandang yang baru tu. Ya, tu kena dengar 1001 kisah. Jadi salah satunya saya terus berikan kepada Hanif untuk bongkarkan kisah dia supaya abang boleh dapat inspirasi baru. Ada kisah pasti hit punya bang. Saya akan bayangkanlah. Tapi selepas ni okey, terima kasih banyak kasih Terima kasih. Tapi baik Abang Awang, Abang Ed, kita pun ada anak muda yang sedang berkarya sekarang ni, Kokang Muzik. Mereka ni pun banyak buat lagu juga. Okey. Apa lagu yang awak rasa paling putus cinta ni? Vokalisnya. Apa lagu yang awak paling suka ni? Lagu putus cinta satu. Ni tanya man direct je ni. Dekat mic. Dekat yang mic sikit cakap. Lagu putus cinta. Lagu putus cinta. Lagu apa tu? Banyak. Satu cepat. Sebelum siap kehilangan. Sebelum siap kehilangan. Tak move on lagi. Okey. Abang Ed boleh dapatkan tu. Okey, kita nak berteriak seketika. Terus bersama kami di Malaysia hari ini. Okey.